Buletin Didik 1 Julai bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sektor pendidikan antara yang paling terkesan ketika tempoh pandemik COVID-19. Bagaimanapun Malaysia berjaya membuktikan langkah-langkah strategik yang dilaksanakan ketika tempoh getir itu dapat mengimbangi pengoperasian dunia pendidikan. Negara berpeluang berkongsi pengalaman mengurus sektor pendidikan dalam tempoh pandemik COVID-19 ketika sesi persidangan meja bulat menteri-menteri dalam persidangan UNESCO kemarin. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin menerusi perkongsian di Facebook mengulas ringkas bagaimana beliau berkongsi tentang aspirasi masa depan pendidikan negara melalui penerapan konsep sekolahku sejahtera dengan 14 elemen nilai-nilai murni. Konsep ini mampu menjadikan pemangkin ke arah transformasi pendidikan. Selain itu, perubahan dalam pentaksiran murid daripada berorientasikan peperiksaan kepada penilaian murid secara berterusan juga sebahagian daripada pendekatan dalam transformasi pendidikan negara. Ujarnya, apa yang penting, semua pihak termasuk ibu bapa, guru dan pentadbir mempunyai peranan penting dalam mendidik. Dalam persidangan itu, negara-negara lain turut mengutarakan idea-idea baharu berkaitan pendidikan. Kementerian Pendidikan, KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sentiasa berusaha menyediakan kemudahan terbaik untuk guru dan murid. Justru penambahbaikan bangunan bagi sekolah daif di Sabah menjadi keutamaan dalam memastikan sekolah memiliki fasiliti baharu yang lebih selamat dan selesa. Terbaru, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mohamed Alamin merasmikan bangunan baharu SK Mandahan, Papar dan SK Kampung Brunei Membakut. Dalam perkongsiannya di media sosial, banyak lagi projek gantian penuh sekolah daif di Sabah sedang dalam pembinaan. Beliau optimis pihak Jabatan Kerja Raya JKR dan kontraktor akan menyiapkan kerja-kerja berikut dengan baik mengikut jadual yang ditetapkan. Tambah Datuk Mohamad, dengan adanya bangunan sekolah baharu ini, ia mempunyai impak positif untuk guru-guru dan murid lebih bersemangat. Seterusnya, pencapaian akademik dapat ditingkatkan. Pembelajaran murid Sekolah Kebangsaan Mabul diperkasakan menerusi program Hasil Kasih Prihatin 2022 anjuran Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Menerusi program itu, 2 unit komputer riba, projektor dan papan tanda baharu nama sekolah telah diserahkan sebagai usaha membantu menaik taraf kemudahan pembelajaran di sekolah. Selain daripada itu, pihak sekolah turut menerima mesin cetak, projektor, kipas industri dan 250 unit beg sekolah baharu untuk dimanfaatkan oleh murid dan guru SK Mabul. Hasil dalam satu kenyataan memaklumkan ini merupakan salah satu program tanggungjawab sosial mereka yang berorientasikan pembangunan pembelajaran murid. Pelaksanaan serta penganjuran berterusan program seperti ini merupakan tanda sokongan hasil kepada pembangunan modal insan. Ia juga salah satu inisiatif membantu masyarakat menerusi program kesedaran dan pendidikan yang meningkatkan kesedaran pematuhan cukai. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merancang untuk menyebar luas pendidikan anti rasuah menerusi modul kursus integriti dan anti rasuah KIAR dalam kalangan pelajar bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Rancangan memasukkan modul KIAR ke dalam silibus pelajar TVET itu dijangka dilaksanakan Ogos tahun ini setelah mendapat persetujuan daripada pihak terlibat. Menurut Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM, Datuk Razzie Mohamed Noor, golongan belia TVET berpotensi menjadi usahawan kecil dan sederhana PKS atau pekerja berkemahiran tinggi selepas tamat pengajian. Justru subjek ini dapat membekalkan pelajar dengan pengetahuan berkaitan kesalahan rasuah dan akibatnya. Tambah Datuk Razzie, modul KIAR yang didedahkan kepada pelajar TVET ini menggunakan silibus yang sama dengan modul yang diajar kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi sejak 2017. Namun ia akan diolah mengikut kesesuaian sistem pendidikan TVET. SPRM juga menyasarkan untuk melaksanakan modul KIAR kepada golongan belia di institusi di bawah Majlis Amanah Rakyat seperti Institusi Kemahiran MARA dan GAP MARA, selain turut bercadang meluaskannya ke Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Sumber Manusia.
Menurut SPRM, cabaran rasuah melibatkan belia sangat tinggi. Statistik SPRM menunjukkan tangkapan yang dibuat dalam tempoh 2020 sehingga 3 Jun 2022 bagi golongan belia berumur lingkungan 18 hingga 30 tahun di negara ini melibatkan 275 orang dengan pelbagai kesalahan terutamanya menerima dan memberi rasuah. Walaupun hanya menggunakan bahan kitar semula dengan kreativiti dan daya imajinasi yang tinggi, Sekolah Kebangsaan Jejawi di Kangar Perlis berjaya menghasilkan sebuah bilik dengan suasana seperti berada di kapal angkasa. Bilik yang dinamakan Alpha Aerospace itu pada asalnya adalah bilik pendidikan bahasa Arab JCAF dengan hasil seni mural yang menjadi faktor lain seperti pencahayaan turut berperanan menghasilkan ilusi seolah-olah di dalam kapal angkasa. Bilik ini dilengkapi meja komputer, meja menulis, pentas untuk persembahan dan pembentangan serta whiteboard untuk pengajaran yang mula digunakan secara optimum sejak awal tahun ini. Ini adalah hasil daripada kerjasama semua pihak dan semua guru dalam sekolah ini, dan mereka memang adalah kita membina pasukan untuk membentuk ataupun menjana kekuatan sekolah yang mana kita akan wujudkan pusat-pusat macam ni lah. Contohnya meja yang kami buat menggunakan speaker lama yang tersadai tak digunakan, serta meja-meja murid yang dah rosak kami jadikan meja, dan kerusi makmal yang dah patah tu kami peteri balik untuk jadikan kursi. Okey, kami harapan kami agar kelas ni dapat dijadikan suatu kelas untuk pembelajaran murid. Okey, dan konsep angkasa lepas yang kami pilih, sebenarnya kami nak membawa budak ke sana merasai suasana di angkasa lepas. Bilik ini turut dijadikan sebagai bilik pengajaran dan pembelajaran PDP yang mampu memuatkan sebuah kelas pada satu-satu masa. Saya suka sangat keadaan bilik ini, dia sejuk, tertutup, mudahlah untuk belajar. Dan laptop segala benda yang disediakan memang sesuai lah untuk belajar generasi saya ni. Ya, saya suka sangat sebab dia nampak betul-betul macam angkasa lepas, macam bawa betul ke angkasa lepas. SK Jejawi mempunyai 645 murid termasuk prasekolah dan 50 guru. Sekolah ini diiktiraf sebagai sekolah lestari dan mendapat tempat pertama dalam program Kitar Semula peringkat Negeri Perlis. Salah satu tarikan terbaru di Pusat Sains Negara Wilayah Utara ialah Galeri Pameran Robotik Cybernetics. Dengan tema Cybernetics Dunia Interdimensi Anda, galeri ini bakal memberi pengalaman menyeronokkan kepada pengunjung untuk berinteraksi dengan robot. Galeri ini juga secara tidak langsung dapat menarik minat golongan muda untuk berkecimpung dalam dunia robotik dan automasi. Berkeluasan 500 meter persegi, Galeri Pameran Robotik Cybernetics atau ringkasnya Galeri Cybernetics ini mengetengahkan sebanyak 16 bahan pameran. Kesemua bahan pameran menjelaskan teknologi robotik dengan 3 elemen utama iaitu sensoring, thinking dan action dalam membantu, memudahkan serta mempengaruhi aktiviti seharian. Galeri ini juga terbahagi kepada 5 segmen utama iaitu warisan automasi Islam, anatomi robot, Machine in Action, Beat the Machines dan Industri Pintar. Galeri Cybernetik ini dibentuk dengan mengambil kira perkembangan awal dunia otomasi semasa zaman kegemilangan tamadun Islam hinggalah ke revolusi industri 4.0. Dengan itu pelawat dapat menyelami dunia robotik dengan masa depan dan otomasi melalui persekitaran yang kondusif, bahan pameran interaktif, video animasi dan infografik yang disediakan. Bahan pameran yang disediakan juga digarap dan diolah agar mudah dipahami serta mengikut perkembangan trending semasa.
Selain itu, galeri ini juga membangunkan sebuah sudut baharu iaitu Tinkering Station yang menyediakan fasiliti, peralatan dan ruang yang kondusif. Ia menawarkan aktiviti berasaskan kemahiran seperti membaiki peralatan, mereka bentuk dan kemahiran kreatif lain seperti mengukir, menghias, mengait serta banyak lagi. Orang ramai boleh mengunjungi galeri ini di mana tiket masuk adalah percuma selama 1 bulan bermula esok. Bagi menggalakkan penggunaan teknologi kenderaan elektrik EV di kawasan kampus universiti terpilih, program Campus for Local Electric Vehicle Expeditious Rollout Clever dilancarkan. Melalui program ini, proses menjadikan Malaysia sebuah negara neutral karbon menjelang 2050 dapat dipercepatkan. Inisiatif Clever ini akan dimulakan di EduCity Iskandar diikuti di Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Universiti Teknologi Malaysia UTM dan Universiti Tenaga Nasional UNITAN. Program ini bertindak sebagai platform atau sandbox pengawal seliaan dan inovasi untuk membolehkan syarikat pemula dan inovator menjalankan eksperimen secara langsung dalam persekitaran terkawal. Ia akan meliputi mobiliti elektrik dua roda, stesen penukaran bateri, pembangunan penukaran kenderaan enjin pembakaran dalaman ICE kepada EV. Selain penggunaan sistem autonomi dan pengecasan luar grid menggunakan tenaga boleh diperbaharui yang dilaksanakan di kawasan kampus. Pelancaran Clever selari dengan fokus untuk meningkatkan pembangunan dan penggunaan teknologi EV tempatan. Ia juga menyokong sasaran dasar Automotif Nasional 2020 untuk menyediakan kira-kira 5,000 stesen pengecas EV bagi mengukuhkan infrastrukturnya. Langkah ini juga secara tidak langsung menggalakkan rakyat untuk memiliki dan menggunakan EV sebagai pengangkutan pilihan. Melalui beberapa memorandum persefahaman MOU berhubung pelaksanaan Clever yang dimetrai antara Nano Malaysia Berhad NMB dan UTHM, kedua-dua pihak akan bekerjasama dalam menjalankan penyelidikan dan perundingan bagi membangunkan produk pemindahan teknologi atau idea baharu. Sementara MOU antara NMB dan UNITAN pula dilaksanakan bagi pertukaran kepakaran, pengalaman dan kemahiran. Usaha sama ini akan memberi pulangan faedah serta pertumbuhan bersama dalam skop Clever dan tenaga boleh diperbaharui bagi sistem pengecasan EV. Baik, sebuah tong sampah khas di Kenya dilihat berupaya mengubah proses pengurusan sampah dan plastik. Dipanggil T-Bin, tong sampah pintar itu dibangunkan untuk mendidik orang ramai tentang bagaimana mengasingkan sampah dari sumber bagi kesan jangka panjang. Tin Bin diletakkan di sebuah pusat beli belah di Kiambu. Ia dilengkapi teknologi tinggi dengan skrin yang memaparkan maklumat tentang pembuangan sampah yang lebih sistematik dan lestari selain dikuasakan dengan tenaga solar. Bukan itu saja, penciptanya turut memasang fasiliti tambahan yang tidak dijangka ada pada sebuah tong sampah, iaitu Wi-Fi. The T-Bin is a smart intelligent waste bin that is supposed to educate people on how to separate waste from source to minimize 95% of the waste that ends up in dump sites and increase recycling activities, which will be an economical advantage to our young people and to our country. Tidak cukup dengan itu, T-Bin turut dilengkapi lampu jalanan dan CCTV. This machine, it's very nice. I really like, and what's all about it? Whenever I come here, I dispose my waste without payment and I get a free Wi-Fi without
any disturbance. Before the T-bin arrived, we used to put all the wastes that we are getting from the offices, from the restaurants in one part and in one place. So there was a mixture of all type of plastics, paper bags. There's the waste from the restaurant, the food itself. But after the T-bin came, we are able to separate the waste. Pakar ekonomi alam sekitar berpendapat ciptaan seperti T-bin memainkan peranan besar untuk membersihkan negara seperti Kenya. Kenya menyasarkan untuk memiliki persekitaran bersih dan selamat menjelang 2030, iaitu program pembangunan jangka panjang negara itu. Adik-adik, hari ini kita berada di Muzium Negara dan sekarang ni kita berada di Galeri A, galeri yang memaparkan sejarah awal masyarakat di Malaysia. Jadi banyak koleksi yang dipamerkan di galeri ini dan antara koleksi yang kita nak tunjukkan pada hari ini ialah di sebelah kita ni adik-adik boleh lihat loceng Donson. Loceng Donson ini merupakan artifak yang telah diwartakan di bawah objek warisan kebangsaan pada tahun 2009 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Loceng gangsa ini ditemui di Kampung Pencu Muar dan kalau adik nak tahu koleksi loceng Donson ini memaparkan simbol kuasa atau status sosial kepada seseorang pemilik ataupun komuniti dan masyarakat setempat lah. Dan koleksi ini dikatakan dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi dan loceng Donson ini juga dikatakan sama dengan loceng yang ditemui di Batabang, Kampuchea. Sukan Datuk Pandelela Rino sekali lagi membuktikan kehebatannya apabila meraih pingat gangsa pada kejohanan dunia FINA di Hungary. Kali ini dia bergandingan dengan Nurul Nabita Sabri dalam acara 10 meter platform seirama. Pada acara akhir 10 meter platform seirama, Datuk Pandelela dan Nabita mengumpul 298.68 mata keseluruhan untuk menduduki tempat ketiga. Pemenang emas Kuan Hong Chan dan Chen Yuji dari China nyata sukar dicabar, kekal dengan prestasi terbaik mengumpul 368.40 mata keseluruhan. Manakala gandingan Delaney Schnell dan Katrina Young dari Amerika Syarikat hanya berkelebihan 0.82 mata berbanding Pandelela dan Nabita untuk meraih pingat perak. Ini adalah pingat gangsa kedua Malaysia pada kejohanan dunia yang berlangsung di Budapest. Pingat gangsa pertama dimenangi Datuk Pandelela dalam acara 10 meter platform individu. Seterusnya ke perkembangan badminton terbuka Malaysia, 4 wakil negara beraksi pada suku akhir hari ini. Beregu lelaki Igor Shafee dan Nur Izzuddin Rumsani paling awal mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kesempatan berehat selepas diberi kemenangan percuma pada pusingan kedua semalam, nyata kelebihan buat Shafee dan Izzuddin untuk beraksi lebih bertenaga. Menentang beregu Cina Liu Yuchen, Ouyuan Zuanji, mereka cuma perlu 36 minit untuk menang 21-11, 22-20. Bagaimanapun, hasrat pasangan wanita Anna Ching Yi Cheong dan Teo Mei Sheng meneruskan kemarahan tidak kesampaian selepas mengejutkan jago dunia dari Korea Selatan semalam. Mereka akur tewas kepada beregu Jepun Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Arena bola sepak negara nampaknya terus melakar pencapaian membanggakan selepas JDT mencipta sejarah layak kepusingan kalah mati Liga Juara-Juara Asia disusuli kejayaan Harimau Malaya mara kepusingan akhir Piala Asia 2023. Giliran Kedah Darul Aman KDFA dan Kuala Lumpur City FC meneruskan rekod cemerlang. Mereka mara ke peringkat kalah mati Piala AFC bagi Zon Asia Tenggara buat kali pertama. Kedah muncul juara kumpulan G untuk meraih slot tunggal automatik kepusingan kalah mati selepas menang besar ke atas kelab Kemboja Visaka FC. Terlepas peluang awal susulan kegagalan penyerang import dari Kamerun, Ronald Ngah menyempurnakan sepakan penalti, kekentalan semangat Kedah nyata tidak terjejas selepas Visaka membuka jaringan pada minit ke-20 menerusi Muhammad Faris Khan.
Kedah cuma memerlukan 8 minit kemudian untuk menyamakan kedudukan hasil penyudah Mahmud Almardi. Giliran Kedah di depan selepas penyerang kelahiran Jordan itu menggandakan jaringan peribadi pada penghujung babak pertama. Selepas rehat, Kedah terus menguasai permainan dan Mahmud melengkapkan hat-trick pada minit ke-54. Visaka terus hilang punca menyaksikan Fayad Zulkifli menjadikan kedudukan 4-1. Ronald Ngah menembus kesilapannya dengan memastikan kemenangan 5-1. Kedah menerusi gerakan solo menarik pada minit ke-76. Kemenangan besar ini membolehkan Kedah di tangga teratas kumpulan berdasarkan kelebihan jaringan mengatasi Visaka dan Bali United meskipun masing-masing mengumpul 6 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC meneruskan kemaraan selepas berjaya mendapatkan slot pasukan terbaik tangga kedua antara 3 pasukan dari kumpulan G, H dan I. KL City menamatkan saingan dengan 4 mata untuk mengatasi Visaka FC dan Huanggang United dari Singapura yang sekadar mengutip 3 mata selepas mata kemenangan ke atas pasukan tercorot kumpulan ditolak. Menyasarkan kelebihan 3 gol ketika berdepan Tampines Rovers untuk merampas kedudukan teratas kumpulan H. KL City berjaya mencipta 2 gol awal menerusi penyerang import dari Brazil Paulo Josue pada minit ke-16 dan 21. Tampines kembali mendapatkan kedudukan selepas Andrew Au memecah kebuntuan minit ke-37. Keputusan 2-1 memihak KL City kekal sehingga wisa penamat. Peringkat separuh akhir Zon Asia Tenggara nanti, Kuala Lumpur dijadual bertemu pasukan Vietnam Vietel FC di tempat lawan, manakala Kedah akan bertandang ke Indonesia untuk berdepan PSM Makassar. Tenis Wimbledon, ketika jago Sepanyol Rafael Nadal terpaksa berhempas pulas melepasi pusingan kedua. Kemenangan pemain wildcard Liam Brody dari Britain lebih diperkatakan apabila mengejutkan pemain pilihan dari Argentina. Sokongan padu penyokong tempatan nyata menyemarakkan semangat Liam Brody berdepan pilihan ke-12 dari Argentina Diego Schwartzman. Menang 6-2 set pertama, dia bagaimanapun gagal menyekat kebangkitan Schwartzman pada 2 set berikutnya apabila tewas 4-6 dan 0-6. Perlawanan makin mendebarkan apabila Brody menang 7-6 pada set keempat dan selepas berlanjutan 3 jam 47 minit, Brody mengesahkan laluan kepusingan ketiga menamatkan set kelima 6-1. Sementara itu, pilihan kedua Rafael Nadal terpaksa beraksi 4 set sebelum menjinakkan lawan dari Lithuania, Richardas Berankis. Menang 2 set pertama 6-4 dan 6-4, dia dikejutkan tentangan hebat Berankis menyaksikannya tewas 4-6. Kembali memperkemas rentak, Nadal menang 6-3 pada set keempat untuk berdepan Lorenzo Sonego pada pusingan seterusnya. Aksi wanita pula, juara 2 kali Wimbledon Petra Kvitova menepati ramalan meneruskan kemaraan. Pemain Republik Czech yang menduduki ranking ke-26 dunia itu menewaskan Anna Bogdan dari Romania. Kvitova menang 6-1, 7-6 untuk menentang pilihan keempat dari Spanyol Paula Badosa pada pusingan berikutnya. Mengakhiri buletin didik malam ini, saksikan detik kelahiran seekor anak zirafah di sebuah zoo di Chile. Anak zirafah itu dilahirkan dengan berat mencecah 99 kg dengan tinggi hampir 2 meter. Saya Nur Halifah Ghani, salam hormat, jumpa lagi.